setengah yang tanya tentang teknik holy grail lah, semua benda tu kan. So, tapi untuk malam ni kita akan touch kepada pengenalan kepala FCPO tu sendiri, dan untuk supaya kita mengenal apa sebenarnya FCPO ni. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okay, semua dah ready ke ni untuk belajar malam ni? Banyak sebenarnya kalau kita tengok tadi, banyak dia punya topik-topik yang kita nak touch untuk malam ni. Tapi kita akan santai-santai, jangan malam-malam minggu ni kita kena tenang-tenang, santai-santai, jangan stres-stres. Okay? Semua ready? Semua dah ready nak belajar untuk FCPO ke? Nak mengenal apa benda tu futures ni? Ready. InsyaAllah. Okay. So, untuk mengenal FCPO ni, kita kena faham sebenarnya apa benda FCPO. Dan pertama sekali, kita kena faham F tu apa benda. Okay? Siapa tahu F tu apa? Yang dalam FCPO tu, F tu apa? Futures. Yes, betul. Dan daripada futures ni adalah ada cabang dia, iaitu daripada derivatif. Okay? Bermakna, FCPO ni, kita tengok F ni ialah futures. Dan futures ni apa sebenarnya? Okay? Sebab kita bila kita nak bercakap untuk berdagang dalam FCPO, nak trade dalam FCPO ni, kita kena faham betul-betul kat mana duit yang kita letak ni. Apa benda yang kita trade sebenarnya. Okay? Sebab kita nak dapatkan rezeki daripada tempat ni. Okay? So, kita kena faham betul-betul apa asasnya benda tu sebenarnya futures itu sendiri. Okay? Dan bila kita buka account, kalau kita tengok dalam saham kan, kalau saham, akaun yang kita buka dia panggil akaun apa? Tahu tak? Dia saham. CDS. Yes, CDS. Okay. Tetapi kalau dalam futures, kalau dalam FCPO, kalau kita buka daripada mana-mana broker, dia buka daripada Philip ke, daripada Maybank ke, RHB ke, dia akan dipanggil sebagai akaun derivatif. Okay. Dan apakah itu sebenarnya derivatif? Okay, so untuk faham sebenarnya FCPO, kita kena faham daripada pangkal dia dulu, iaitu daripada derivatif. Dan okay, nampak macam serabut sikit, tapi dan benih-benih, kita tak ambil yang ni, yang saya underline ni. Pertama, instrumen kewangan di mana nilai ataupun value diperoleh daripada instrumen pendasar. Okay, maknanya instrumen pendasar tu dia boleh jadi sebagai contoh komoditi, sebagai contoh apa lagi, indeks, ada juga saham. Kenapa benda ni dibuat? Kenapa adanya futures ni, adanya derivatif ni adalah untuk menguruskan pendedahan risiko kepada perubahan harga. Okey? Yang ini risiko ni. Okey? Kenapa nak uruskan risiko ni? Nanti kita akan tengok sekejap lagi. Okey. So, kalau kita tengok dalam FCPO, dia boleh berlaku daripada, ini yang kita tengok pada bulan Mei sehingga bulan Jun. Dalam masa 1 bulan, berlakunya perubahan harga daripada 4,525 di atas puncak kat sini, turun all the way sampai 3,251. 1,274 point dalam masa 1 bulan. Dan siapa agak-agak satu point tu berapa ringgit? Siapa dapat teka? 25. Ya. Okey. Jadi 1,274 darab RM RM25. Itulah dia punya jawapan dia. Okey. So, kalau kita tengok dekat futures FCPO ni sendiri, sebab kita kena faham siapa sebenarnya yang trade FCPO. Adakah kita sebenarnya, siapa yang the main participant dalam FCPO sebenarnya? Okey. Dan bila kita faham siapa main participant untuk FCPO ni, baru kita faham kenapa diorang nak menguruskan risiko. Okay? Alright. So, tadi kita melihat kepada instrumen pendasar, dan antara instrumen pendasar yang kita tengok tu ada macam-macam lah. Okay? So, ada komoditi, dan contoh komoditi ialah FCPO of course. Dan juga minyak soya ada, okey, yang minyak soya yang biasa yang kita dengar lah, yang biasa kita dengar sebagai alternatif kepada yang trade FCPO, okey. Ada juga sebenarnya di Malaysia raba pun ada, getah, KPO, ada emas, perak, timah dan minyak mentah. Ni apa dia? Crude oil lah. Okey. Ada juga equity saham iaitu yang ini
Yang kita selalu tengok yang KLCI ni yang dekat saham kan, biasa apa tu tengok indeks sekarang dah turun daripada turun daripada 1,600. Nampak bursa sekarang tengah berdarah semua apa. Okey. So apa benda tu sebenarnya? Yang kita poin-poin yang kita tengok dekat KLCI itu sebenarnya apa? Okey. Dan ini sebenarnya ialah daripada situ juga datangnya daripada FKLI. Okey. Ada juga untuk saham pun ada juga. Okey. Dan juga yang ini, mata wang pertukaran asing. Ni apa benda? Agak-agak apa? Forex. Yes. Forex. Okey, jadi yang forex minyak mentah tu Arif, maybe diorang faham kalau minyak kereta tu kan Allah. Okey, ni minyak mentah ni saya kita tengok yang WTI tu lah. Okey, tapi ini didagangkan dia kalau yang minyak mentah ni WTI ni bukan pada minyak kereta ke apa ni didagangkan dekat NYMEX. Okey. Dan ini adalah dekat US lah. Dia tidak didagangkan di bawah Bursa Malaysia Derivatif. Okey, dan di bawah Bursa Malaysia Derivatif ada beberapa sahaja. Dan inilah semua yang di bawah Bursa Malaysia Derivatif. So dia berbeza Bursa Malaysia dengan Bursa Malaysia Derivatif. Okey. Yang trade saham semua itu semua dekat Bursa Malaysia. Okey, yang dekat untuk futures yang FKLI apa lagi? FCPO, FKPO itu semua ialah dekat Bursa Malaysia Derivatif. Dan ini diambil straight daripada Bursa Malaysia punya website lah. Okey. So ada inilah macam yang kita tengok tadi lah. Okey. Alright. Dan jenis-jenis derivatif ada banyak. Ada forward, ada futures, dan daripada forward sebelum datangnya futures tu adalah datangnya daripada forward. Okey. Dan juga option. Rasanya ada juga yang akademi yang mengajar option tu, saya tak silap Okey. Ada juga CFD. Ni CFD ni rasa yang biasa dengar yang trade untuk crude oil lah. Okey. Kalau nak trade crude oil futures yang betul-betul kan sebenarnya dia punya margin dia lagi besar. Okey. So biasa yang trade crude oil ni adalah untuk yang dia akan trade CFD. Kenapa? Sebab dia punya margin dia lebih rendah. Okey. Dan over the counter ni sama ada dia di bawah exchange atau tidak lah. Okey. Alright. Dengan bening-bening kita tengok apa benda ni. Apa itu forward dan apa itu futures. Okey, sebelum kita faham futures, kita kena faham apa itu forward dahulu. Alright. Jom kita melukis. Okey, sebab kita tak nak stres-stres, kita nak melukis malam-malam ni. Okey. Kalau saya